Perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Rozilawati Asim. Terfokus GRS umum senarai calon minggu depan. Teruskan Zila. Baik Atira, Gabungan Rakyat Sabah GRS akan mengumumkan senarai calon minggu depan. Pengerusinya Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata senarai calon akan diumum kira-kira 4 hari sebelum hari penamaan calon yang ditetapkan 15 November ini. Saya ingat sudah selesai semuanya. Sudah dimuktamadkan. Tinggal pengumuman saja. Di manifesto kita akan lancarkan selepas penamaan calon. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Datuk Haji Ji yang juga Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah menjelaskan isu pertindihan kerusi juga sudah selesai. Kerjasama politik dalam GRS termasuk dengan Pakatan Harapan kekal terjalin. Datuk Haji Ji juga berkata, individu yang meninggalkan parti adalah atas kehendak peribadi dan bukan disebabkan tindakan buang parti. Kesedaran rakyat untuk keluar mengundi semakin meningkat menjelang PRU DUN Sabah ke-17 hujung bulan ini. Rata-rata mengundi mahu memainkan peranan memilih calon yang berkaliber demi kestabilan politik dan kemajuan negeri. Tinjauan RTM di Papar mendapati pengundi mengharapkan calon yang dipilih nanti benar-benar memahami kehendak rakyat serta berupaya membawa perubahan positif kepada komuniti setempat. Harap pengundi semua dapat memilih calon-calon yang terbaik lah. Kita harap calon yang muda, yang berkaliber lah dan workaholic lah juga calon. Calon tu yang baik, yang mesra dengan rakyat, bantu rakyat. Jadi saya harap berterusan lah kan kerajaan kan. Harap dorang boleh bantu rakyat lah. Tapi yang penting jiwa satu calon tu. Calon yang baik, itu yang kita mau. SPR menetapkan hari penamaan calon PRU DUN Sabah ke-17 pada 15 November ini, manakala pengundian awal pada 25 November dan hari mengundi 29 November 2025. Lebih 1.78 juta rakyat Sabah layak mengundi kali ini. Sementara itu, orang ramai khususnya pengundi muda dinasihatkan sentiasa berwaspada dengan sesuatu berita khususnya di media sosial menjelang PRU DUN Sabah ke-17. Nasihat disuarakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk James Ratib. Menurut Datuk James, penyebaran maklumat palsu boleh menimbulkan salah faham serta menjejaskan keharmonian masyarakat. Sebab itu kita amat menolak sekeras-kerasnya fitnah. Jadi saya juga mengharapkan supaya belia-belia ini dapat berfikir dengan baik. Mana persepsi, mana fitnah. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Paitan. Datuk James turut menasihati masyarakat agar bijak menilai kesahihan sesuatu maklumat demi mengekalkan perpaduan dan kesejahteraan bersama. Bukan laluan kepada anak muda Sabah untuk menyumbang secara langsung dalam pembangunan negeri. Kejayaan program Fellow Sabah Maju Jaya SMJ yang diperkenal sejak tahun 2022. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Fellow SMJ bukan sekadar platform latihan tetapi medan membentuk jati diri, integriti dan ciri kepimpinan unggul yang diperlukan bagi masa depan negeri. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian watika Fellow SMJ 4.0 kepada 42 anak muda di Menara Kinabalu. Menurutnya, penyertaan 20 syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam siri kali ini membuktikan sokongan padu terhadap usaha kerajaan membangunkan modal insan berkualiti. Sebahagian peserta juga telah ditawarkan peluang bekerja dengan GLC selepas tamat program, satu perkembangan yang disifatkan membanggakan. Justru Datuk Haji Ji berharap para fellow menjadi pemimpin berjiwa rakyat yang mampu membawa suara masyarakat ke meja dasar serta meneruskan semangat Sabah Maju Jaya ke arah negeri yang lebih bersatu, maju dan berjaya. Rumah percuma untuk golongan miskin dan miskin tegar itu teras intervensi program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Lebih menarik, bermula tahun ini, kuota rumah di kesemua 73 kawasan DUN ditambah daripada 20 kepada 40 buah. Perkongsiannya bersama Maznan Yunus dalam Aspirasi Vayu. Macam mimpi kan, tiada rumah,
tiba-tiba berdiri satu buah rumah. Yang bilang orang kalau ikut macam kita ni kan, yang bilang orang kemampuan tu memang susah. Tak dapat untuk membina sebuah rumah tu bukan senang. Tapi bila dapat satu rumah macam begini, ya Allah Tuanku, saya mau cakap memang syukurlah, alhamdulillah. Disandarkan misalnya 700 buah rumah SMJ diperuntukkan bagi tempoh 2022 hingga 2025. Daerah ini mempunyai 7 kawasan DUN iaitu Tanjung Papat, Elopura, Sungai Sibuga, Sungai Madela, Gunggung, Sekong dan Karamunting. Pada tahun ini, kerajaan telah membuat keputusan meningkatkan peruntukan itu sebanyak 1 DUN 40 buah rumah, menjadikannya sebanyak 280 buah rumah, dan jumlah keseluruhan untuk tempoh 4 tahun ini sebanyak 700 buah rumah. Bagi penerima kalangan orang kurang upaya OKU, inisiatif Rumah Mesra SMJ ini ibarat satu rahmat. Banyak beza lah. Sini memang selesa sebab memang khas OKU kan dorang bikin. Memang istimewa lah, saya rasa memang selesa lah. Sama saya mandi senang, keluar rumah senang. Bantuan percuma ini juga secara tidak langsung membantu golongan miskin keluar daripada belenggu kemiskinan tegar. Kita berharap penerima rumah SMJ ini akan dapat lebih mensejahterakan hidup keluarga yang dibantulah. Jadi ini harapan kita bersama, yang paling penting pada kita keselesaan mereka. Setakat ini, 183 penerima di daerah Sandakan sudah mendapat kunci rumah masing-masing. 3,000 lagi rumah SMJ akan diberikan kepada ketua keluarga yang layak pada tahun ini. Ini membuktikan kerajaan negeri sentiasa komited untuk membasmi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tidak berkemampuan memiliki rumah sendiri. Mazdan Yunus, RTM. Perkukuh tahap keselamatan sempadan, tingkatkan keupayaan operasi polis di kawasan strategik. Manfaat yang bakal dinikmati hasil pembinaan Kompleks Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kalabakan. Projek strategik ini melibatkan pembinaan Kompleks IPD, sebuah balai polis serta 110 unit kuartus pelbagai kelas, lengkap dengan surau dan kemudahan sokongan. Pembangunannya dilaksana dalam 2 fasa bermula Januari 2026 hingga Ogos 2030. Menandakan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan terhadap keselamatan di kawasan sempadan. Saya luncurkan acara pecah tanah. Apabila kita menimbangkan keputusan untuk meluluskan IPD ini, bukan saja soal melengkapkan kepada sokongan dan binaan keselamatan pintu masuk, tapi sekali lagi itu mengesahkan bahawa keutamaan kita adalah kepada negeri Sabah ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kompleks Zon Maritim Sempurna. Jelas Datuk Seri Saifuddin pembangunan IPD Kalabakan penting susulan pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan. Sekaligus satu pengiktirafan kepada Kalabakan sebagai daerah baharu sejak 2019. Bekalan air di daerah Papar dijangka lebih stabil tidak lama lagi. 2 projek utama menaik taraf sistem bekalan air di daerah itu kini hampir 60% siap. Menurut Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali, 2 usaha berskala besar sedang dijalankan bagi menoktakan isu air di daerah ini. Ia melibatkan naik taraf loji rawatan air Kogopuan Fasa 2 dan projek naik taraf muka Sauk Kampung Kabang. Kedua-dua projek dilaksana selepas isu berkaitan notis perubahan kos NOC diselesaikan. Datuk Armizan berucap dalam program Jualan Rahmah Madani PJRM di Taman Pengalat Besar Papar. Beliau turut menggalakkan penduduk memanfaatkan pelaksanaan PJRM untuk mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah, selaras dengan usaha Kerajaan Madani mengurangkan kos sara hidup rakyat. Atira, setakat ini sahaja perkembangan dari negeri di bawah bayu. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Zila.